kita boleh nampak kadang-kadang ada setengah-setengah orang yang influencer dakwah ni mungkin cakap bagus alhamdulillah, tapi rupa-rupanya real life dia ada yang berzina, ada yang gay dan sebagainya, macam-macam saya dengar macam-macam. So benda tu membuatkan saya rasa kalau aku tak buat benda ni, siapa lagi nak buat? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Adnin bin Roslan, duduk di Shah Alam Seksyen 7. Dulu saya belajar di Al-Azhar Mesir. Sekarang bekerjalah sebagai CEO di Sentap Press Sdn Bhd Tarbiyah Sentap. Sebenarnya secara peribadilah, saya tak pernah terfikir pun nak buat bisnes. Saya lebih suka jadi cikgu sebenarnya. Memang passion saya ialah mengajar. Selepas saya balik daripada Mesir tu, saya menulis di blog lah untuk nak sampaikan apa yang saya nak sampaikan. Sebab kalau saya nak cakap, siapa nak dengar? Tapi sekarang ni ada blog, ada Facebook dan sebagainya. So saya menulis sampailah satu tahap saya punya blog tu ada satu artikel yang viral. End up blog saya sampai jadi 4 juta pembaca. Daripada situ ada sahabat saya yang suruh saya tulis buku. So kawan saya kata, kau compilekan je tulisan-tulisan kau dalam blog tu, kau jadikan buku. Saya tak nak menulis ingat, tak ada pengalaman pun tulis buku, tak pernah terfikir pun jadi penulis buku. Dan bila saya hantar kat penerbit, kena reject lah awal sebab tulisan saya tulisan rojaan campur-campur macam tengah bersembang dengan kawan. Dan sampai satu tahap ada satu penerbit yang nak terbitkan buku saya, tapi dia nak edit tulisan saya sebab banyak tata bahasa salahan. Tapi bila saya tengok dia edit tu, saya rasa macam ini tulisan orang lain ni. So saya reject lah. Dan akhirnya dia pun kata okey tak apa, kami akan terbitkan, tak payah edit pun tak apa. Dan bila saya nak tanda tangan agreement nak terbit buku dengan syarikat tersebut, tiba-tiba bapak saya datang. Bapak saya kata, "Nin, jangan sign, jangan tanda tangan agreement." Time tu saya gaduh dengan ayah saya. "Bah, inilah peluang ada nak tulis buku ni." Ayah saya kata, "Tak payah, terbit sendiri." Ayah saya kata, "Terbit sendiri." "Tapi abah ni tak pandai macam mana nak masuk kedai buku?" "Terbit sendiri." "Tapi macam mana?" "Terbit sendiri." So memang ayah saya tegas suruh terbit sendiri. Ayah saya kata, "Kenapa diorang nak admin terbit buku bawah diorang?" Sebab dia tahu admin ada demand. So terbit sendiri. So saya pun time tu lagi 2 minggu nak kahwin, tak ada duit sangat. Saya pun pergilah cari supplier printer bagai semua. Saya minta kawan saya design kat buku saya. Dia charge satu muka surat RM10. So buku saya around 2,000-3,000 jugalah habis untuk design buku saja. Saya print awal-awal 1,000. Tiba-tiba 1,000 tu habis dalam masa 2 minggu. Duit tu lah saya guna untuk kahwin. Dan selepas dah kahwin, saya nak cetakan kedua lah buku saya tu, buku Tarbiyah Sentap. Saya tanya ayah saya, "Abah, nak cetak berapa?" Ayah saya kata, "Adnin nak terjual berapa?" 10,000 kot target. Cetak 10,000. Tiba-tiba 10,000 tu habis dalam masa sebulan. Kemudian cetakan ketiga saya cetak 20,000, pun habis dalam masa sebulan. Sepanjang Tarbiyah Sentap ni, saya rasa total terjual buku saya lebih kurang 300,000 naskah. Dan bagi saya benda tu adalah satu benda yang sangat patutlah untuk saya syukuri. Ada ilmu ke tak buat sales online semua, saya basically saya redah je. So saya boleh cakap kebanyakan Tarbiyah Sentap jadi macam sekarang, dari segi online-nya, sales dan sebagainya, bukan saya lah. Saya boleh cakap saya tak ada ilmu sangat pun. Sekolah dulu saya ingat saya dapat 9A 1T. T tu account. Saya sengaja tak masuk subjek account tu. So saya memang tak pernah terfikir nak buat bisnes pun. So memang tak pergilah kelas-kelas bisnes pun saya tak pergi. Jangan contohilah. So time awal-awal sekali kita orang daftar sebagai syarikat, saya ingat time tu saya dengan Syukri ada 2 orang. Kita orang 4 bulan tak dapat gaji. Saya sedih juga kan. Down juga. Saya okey lagi kawan saya tu. Lepas tu saya call ayah saya, "Bah, 4 bulan tak dapat gaji ni." Ayah saya kata, "Kenapa tak dapat gaji?" So ayah saya marah. Ayah saya kata, "Kenapa nak kena tunggu abah? Kan ada Nin CEO, Nin lah yang gajikan diri sendiri." "Oh ya, nak kata saya punya jahil bisnes tak erti, nak gajikan diri sendiri pun tak erti. Kalau kita tak pandai, carilah staff yang pandai." So alhamdulillah Allah kurniakan saya banyak sahabat-sahabat dalam tim saya ni yang pandai-pandai. Saya ingat lagi time awal-awal saya buat blog, saya buat Facebook Tarbiyah Sentap. Tarbiyah Sentap ni kita nak pergi sejauh mana? Wallahi saya cakap, time tu kita orang fikir langsung bukan untuk duit. Kita orang kata Tarbiyah Sentap akan jadi rujukan utama masyarakat. Tarbiyah Sentap ni kita bina supaya anak muda akhirnya boleh tahu nak ikut siapa. Dia orang nampak kuduah yang betul di kalangan masyarakat. Sebab sekarang ni kita boleh nampak kadang-kadang ada setengah-setengah orang yang influencer dakwah ni mungkin cakap bagus alhamdulillah, tapi rupa-rupanya real life dia ada yang berzina, ada yang gay dan sebagainya, macam-macam. Saya dengar macam-macam. So benda tu membuatkan saya rasa kalau aku tak buat benda ni, siapa lagi nak buat? Dan benda tu membuatkan kami all out untuk nak teruskan dakwah, tulis buku, buat lagu, buat video supaya akhirnya masyarakat, especially anak muda, boleh faham Islam, boleh kembali pada Islam, boleh berubah dan ada orang untuk mereka contohi. Dan itulah big why kita. Sampai sekarang kita orang all out, memang wallahi cakap bukan untuk duit sangat pun. So daripada situ bermulanya syarikat Tarbiyah Sentap lah. Sebenarnya setiap bisnes ada cabaran je lah kan. Macam sekarang ni pun antara benda yang agak terkesan juga bila sekarang ni semua benda nak online. Tambah pula sekarang ni COVID, pesta buku pun tangguh kan. So benda tu saya yakin semua industri buku terkesan. Tapi alhamdulillah Tarbiyah Sentap ada media sosial yang sangat strong dan semua tu mencecah
lebih daripada 400,000 follower. So kami gunakan kekuatan media sosial tu untuk kami buat sales online. Dan alhamdulillah setakat ni sales online sangat-sangat memperangsangkan dan benda tu membuatkan alhamdulillah masih meningkat sampai sekarang. Cuma nak ubah buku kepada digital tu kita orang belum ke arah itu. Sebab bagi saya, buku tu sendiri adalah satu kenikmatan lah berbanding baca e-book. Dia feel dia lain. Kadang-kadang orang dah ada e-book tapi orang nak buku juga. Macam saya sendiri, saya pun tak baca sangat e-book. Tapi bila dapat pegang buku, dapat hidu bau buku, bagi saya itulah kenikmatan pecinta-pecinta buku. Kepada sahabat-sahabat yang berminat nak buat bisnes ni, pertama sekali cari mentor lah. Sebab kadang-kadang bila kita tak ada mentor ni, kita buat pakai hentam je. Akhirnya ramai juga yang muflis. Dia ingat kalau dia buat bisnes akan jadi lagi kaya. Rupanya buat bisnes lagi banyak hutang, lagi banyak, dan akhirnya menyusahkan diri dia, menyusahkan keluarga dia. So pastikan ada orang untuk guide. Kedua, kena ada reason lah kenapa kau buat bisnes. Ada orang buat bisnes sebab dia malas nak bekerja, dia tak suka kerja bawah orang, dia malas nak bangun awal pagi, dia tak nak kena terima arahan daripada orang. So dia buat bisnes lagi tu supaya hidup dia lebih bebas. Fikir 2-3 lah. Bisnes ni memang orang kata 9/10 sumber rezeki, betul. Sebenarnya bukan buat bisnes tu dapat 9/10 sumber rezeki, tak. Tapi rezeki ni kita dapat daripada orang yang bisnes. Contoh, kita nak beli goreng pisang daripada orang yang bisnes, nak beli tombol pintu daripada orang bisnes. Bukanlah kalau kita buat bisnes kita dapat 9/10 rezeki, tak. Bahkan 9/10 orang buat bisnes gagal. Sekiranya dah buat gila-gila tapi gagal juga, ingatlah balik sebenarnya ada banyak lagi peluang rezeki yang Allah nak bagi pada kita. Kalau bukan A, mungkin B. Kalau bukan B, mungkin C. Kalau bukan C, mungkin D. Dan gagal dalam bisnes tu bukanlah kegagalan dalam hidup sebenarnya. Bagi saya, kejayaan yang sebenar adalah yang Allah sebut dalam Quran, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat Allah dan Rasul, sesungguhnya itulah kejayaan yang seagung-agungnya. Kau berjaya, taat Allah dan Rasul. Kau rugi, taat Allah dan Rasul. Apa pun keadaan, inilah ujian, dan macam mana kita lalui ujian tu dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Kita pun tahu sekarang ni ekonomi dunia tengah sangat struggle lah. Syarikat banyak ditutup, staff banyak kena buang. Dan dalam keadaan ni saya minta semua pihak untuk saling faham, memahami lah pada orang-orang ataupun anak muda yang sedang mencari kerja ni. Buat masa ni cari je apa-apa kerja. Gaji 1,000, 1,500 pun layan je. Memanglah tak cukup, tapi insya-Allah cukup.